Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Jessica John dan Ghazali Zawawi. Hari ini kita bersiaran langsung pada hari Isnin 8 Februari iaitu Minggu Baharu, Gas. Hari Isnin, Gas. Selamat pagi. Apa khabar, Gas? Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar anda semua? Diharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan positif. Macam Jess katakan tadi, hari baru, hari Isnin, minggu yang baru, 8 Februari 2021 bersamaan dengan 26 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Minggu ini kita sambut tahun baru Cina. Betul, Gas. Tak sabar hari Jumaat kan? Hari Khamis pakai Cheong Sam. Ya, memang. Jadi untuk umat Islam, hari ini 26 Jamadil Akhir 1442 Hijriah, pastinya lebih kurang 2 bulan untuk Muslim menyambut bulan Ramadan. Untuk kita menyambut bulan Ramadan tahun ini, kita harapkan agar semuanya dapat menyambut dalam keadaan yang meriah biarpun dalam keadaan norma baharu. Jadi janji kepada semua untuk sentiasa tingkatkan kawalan diri dan patuhi SOP. Baik, hari ini topik kita, Jess, kita akan berbicara mengenai pengurusan muzium semasa COVID-19 dan juga kita nak tanya juga bagaimana nak tingkatkan minat terhadap sejarah ini. Sebenarnya mungkin ini adalah peluang dan waktu yang terbaik untuk kita ketahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah negara ataupun negeri kita secara khususnya. Orang kata semasa pandemik ini mungkin kita tak tahu nak buat apa kan di rumah. Jadi ini adalah peluang yang terbaik untuk kita tingkatkanlah mengenai sejarah, pemerintahan dulu dan sebagainya. Pelbagai sejarah dalam negara kita sendiri, Gas. Betul. Topik yang kedua, kita akan bersama dengan seorang penyanyi lagu Nadai Kebuah. Penyanyi Iban, siapa, Jess? Hairi Francis. Yes, Hairi Francis. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami di saluran 122 Astro dan My Freeview dalam Sejahtera Asia sehingga jam 8.30 pagi. Tapi sebelum itu, pastinya kami bawakan kepada anda terlebih dahulu perkembangan semasa dan Jess akan mulakan di peringkat Malaysia dahulu perkembangan COVID-19. Masih 4 angka, Jess? Masih 4 angka, Gas. Semalam kes positif baru di Malaysia adalah sebanyak 3,731 kes. Lalu ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 242,452 kes. Daripada jumlah baharu berkenaan, Selangor masih dilihat mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,606 kes. Kes sembuh baru pula adalah sebanyak 3,369 kes dan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 190,339 kes. 7 kluster baharu, Gas, dilaporkan semalam melibatkan 3 kluster tempat kerja, 2 kluster komuniti, 1 kluster keagamaan dan 1 lagi kluster melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Namun 7 kluster berjaya ditamatkan dan menjadikan jumlah kluster tamat adalah sebanyak 454. Duka cita juga dimaklumkan 15 kematian warga negara menjadikan jumlah kematian COVID-19 adalah sebanyak 872. Jadi bagi pihak TVS ni kami ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Dan mungkin, Gas, boleh teruskan. Baik, macam yang Jess katakan tadi, kluster tempat kerja semakin menjadi-jadi. Jadi pesanan kami kepada anda, kepada mereka yang perlu untuk turun kerja semasa tempoh yang mencabar ini, ingat ini bukan perkara main-main. Kita kena sentiasa amalkan dan praktikkan penjarakan fizikal dan sentiasa tingkatkan kawalan kediri di tempat kerja. Kita tidak mahu kita pulang ke rumah dan akan mempengaruhi pula keluarga kita. Jadi sentiasa kita jaga kita. Baik, untuk di Sarawak 219 kes positif, 2 kematian baharu di Sarawak. 219 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam dengan Sibu merekodkan kes yang paling tinggi diikuti oleh Song. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 5,676 kes setakat ini. Juga semalam, 2 lagi kematian direkodkan di Sibu dan ini menjadikan jumlah kes kematian di Sarawak meningkat kepada 50 kes setakat ini. 1 kluster baharu juga direkodkan semalam iaitu kluster Seruas di daerah Beluru dan ini menjadikan bilangan kluster yang masih aktif di Sarawak adalah sebanyak 15 kluster. Justru perjuangan kita masih belum berakhir. Jika mahu keadaan kembali normal seperti sedia kala, terus amalkan 3W, wash, warn dan wear, juga elakkan 3C iaitu crowded places, confined spaces dan close conversation. Okey, dan jangan ingatlah penemuan dan penantian vaksin COVID-19 itu sebagai tiket dan alasan untuk kita senang lenang, melekakan SOP. Malah semakin dekat vaksin itu nak sampai, semakin itu kita lebih berjaga-jaga, tingkatkan kawalan kediri. Mungkin perincian seterusnya, Jess. Baik, kita beralih kepada perincian yang seterusnya. Arahan kuarantin kendiri harus dipatuhi individu yang telah disahkan positif COVID-19
oleh mana-mana fasiliti kesihatan wajib mematuhi arahan kuarantin kendiri walaupun belum dikeluarkan perintah pengawasan dan pemerhatian ataupun dipakaikan gelang pengawasan. Jadi kegagalan menjalani kuarantin kendiri oleh mana-mana orang yang dijangkiti ini merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 12 Clause 3 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan jika disabitkan bersalah gas boleh dipenjarakan dan selama tempoh 2 tahun kas. Wow, lama tu. Lama. Dan juga didenda ataupun kedua-duanya sekali. Bahaya. Jadi anda mesti patuhi amaran kawalan kendiri. Maksudnya kena ketatkan amaran kawalan kendiri. Amaran. Apa-apa pun orang kata ini tanggungjawab kita. Kita kena jaga kesihatan diri dan keluarga. Tujuan kerajaan memperketatkan peraturan ini semata-mata untuk memutuskan penularan COVID-19 dengan segera. Baik, itu mengenai COVID-19. Perincian yang seterusnya, Agong Zahir ucapan tahniah kepada Nurul Atirah dan Putera Aiman yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam melalui posting Facebook beliau telah menzahirkan ucapan tahniah kepada Nurul Atirah Muhammad Zaini dan Putera Aiman Abdul Rashid di atas kejayaan mereka, Jess. Tersenarai dalam kedudukan kedua dunia selepas memperoleh markah tinggi bagi peperiksaan Certified Accounting Technician CAT. Nur Atirah penuntut di Intech Education College di Shah Alam dan Putera Aiman penuntut UiTM Shah Alam masing-masing baru sahaja berusia 19 tahun, berkongsi tempat pertama di Malaysia dan kedua di dunia bagi kertas Maintaining Financial Records FA2. Mereka telah menduduki peperiksaan itu pada bulan Disember lepas. Kita tahu subjek prinsip perakaunan ini adalah subjek yang agak bercabar. Betul, sebenarnya dan selalunya subjek yang terakhir masa SPM. Orang lain dah habis dah paper. Kita yang ambil PA ni, kita antara orang yang terakhir habiskan SPM. Just dulu ambil PA. Ambil. Penyata kewangan kalau dapat dua-dua seimbang memang lega kan. Betul. Happy seronok, balik rumah. macam mau excited. Jadi kepada anda di luar sana, kepada yang bakal menduduki SPM tahun ini, pastinya situasinya berbeza. Terus cekal semangat. Pesanan kami, abang-abang kakak-kakak kepada adik-adik di luar sana, terus amalkan, orang kata selalu practice makes perfect lah kata orang. InsyaAllah, biarpun dalam keadaan yang mencabar, kita boleh dapat keputusan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Baik, terus sahaja ke topik kita pada hari ini. Kita akan berbicara mengenai pengurusan muzium semasa tempoh pandemik dan kita tahu Fort Margherita merupakan satu daripada mercu tanda ikonik di Bandar Kuching, Sarawak dan di Fort Margherita ini Museum Brook mempunyai pelbagai artifak menarik dan bersejarah. Di sana kita ada dayung kayu, wang kertas lama dan banyak lagi lah yang dipamerkan di Galeri Brook Fort Margherita. Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah pengurus bukan sahaja untuk Brook Gallery di Fort Margherita tetapi juga di The Rani Museum di Old Court House Kuching. Cik Saliza Sirini, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput kami. Sama-sama Cik Saliza. Boleh panggil Cik Liza Boleh. Baik Cik Liza, tidak ada sesiapa yang terkecuali dah sekiranya pandemik COVID-19 ini melanda, semua sudah bersedia dan ini merupakan pengalaman pertama kali buat seluruh dunia. Betul. Jadi bagi Cik Saliza sendiri, apakah langkah yang telah diambil dalam memastikan kesinambungan muzium semasa tempoh yang mencabar ini? Alright, sepanjang kita kena pandemik daripada March, I would say March 2020 sehinggalah sampai sekarang, alhamdulillah pihak Brook Museum telah berjaya alhamdulillah mengikut SOP-SOP yang tadi ditetapkan sama ada daripada pihak SDMC ataupun MKN dan kami daripada start 18 Mac 2020 sehinggalah sekarang memang daripada kita start MCO sampailah RMCO dan CMCO sampai sekarang still CMCO memang we still following very very closely all the SOPs especially for the safety of our visitors dan juga pekerja-pekerja kita lah staff itu. Baik, sebab kita tahu juga akibat COVID ni ramai yang tak boleh berkunjung ke muzium dan kekangan keluar masuk pelanggan pun tak dibenarkan jugalah. Jadi kita nak tahu kita membaca mengenai koleksi terhadap pihak Brook Museum. Apakah artifak atau pameran terbaru yang terdapat di Brook Gallery ataupun Rani Museum yang mungkin ramai tidak tahu disebabkan mereka tidak dapat pergi ke muzium tersebut gara-gara COVID-19 ni? Okey, jadi di antara langkah-langkah yang kita ambil sebab kita faham di antara kekangan ataupun limitations disebabkan oleh pandemik. Jadi kita cuba jugalah untuk
reveal ataupun unveil new products dan sebagainya ataupun new artifacts di dalam koleksi kita. Contohnya apabila kita reopen the Brook Gallery pada 13 Julai tahun 2020. So that would actually be after 3.5 months of no operation lah. So kita akul kepada MCO. Jadi apabila kita unveil tu, jadi kita nak kita reopen to public. So we wanted to actually menarik perhatian lah, sebab kita nak bagi tahu, okay, number one, it's actually safe to visit the museum, dan pada masa yang sama kita ada artifak baru. So apa yang kita unveil pada 13 Julai 2020 ialah ornamental wooden paddle ataupun dayung kayu hiasan yang dibuat daripada belian. Betul. And it's actually estimated about 120 years old lah. 120 years. Yes, yeah. So it's ornamental wooden paddle tu kira macam it was actually believed to be given by one of the local chieftains kepada Raja Muda yang terakhir, iaitu Anthony Brooke, semasa dalam salah satu lawatan beliau di Upriver lah, di Sarawak masa tu. Selain daripada Cik Saliza, juga Jason Brooke merupakan generasi ke-6 keluarga Brooke, dan beliau juga merupakan pengarah untuk Brooke Museum. Jadi langsung daripada United Kingdom, kita akan bersama dengan beliau, yang mana kita tahu bahawa kita nak tahu macam mana pengurusan muzium ini dilakukan, dan selepas ini kita nak tanya Cik Liza lagi mengenai bagaimana interaksi dengan masyarakat luar masa pandemik ini. Tapi sebelum itu kita nak tanya Jason Brooke from United Kingdom. Maybe Jason can share with us more about Brooke Trust and Brooke Museum. Jason. Good morning. Really happy to be here with you this morning. Thank you so much for your interest in the Brooke Trust and Brooke Museums, and really good to see Lisa there with you as well. Well, the Brooke Trust is a UK charity set up just over 10 years ago to look after the artifacts, archives, and tangible legacy that the family held from our time in Sarawak. And it was originally set up really to preserve these things so that we might be able to share them with people in Sarawak at some point in the future. And it evolved quite a steep trajectory. From there, we worked with Pustaka Negeri and the Arkib Negara and the National Archives to digitize all of the Brooke records and make those available freely online for the first time ever. And after that, we collaborated with the Sarawak Museum Department and the Sarawak Government through the Ministry of Tourism, Arts, Culture, Youth and Sport on converting Fort Margherita into the Brooke Gallery, as it's now known, a mini museum telling the story of the journey of Sarawak and its people during the period of Brooke rule. So that was the beginnings, was in this UK charity, the Brooke Trust. Brooke Museums evolved in Sarawak as a local operation, a non-profit operation to look after the museums. There was originally just the Brooke Gallery at Fort Margherita, but later, thanks to the success it enjoyed under Lisa's management, we were in a position to open a second museum over in the old courthouse, which was a fantastic opportunity. And there in 2018, just 2 years after the opening of the Brooke Gallery, we opened the Rani Museum. And this is another small museum that tells the story, in this case, of the first Rani of Sarawak, Margaret, the wife of Raja Charles Brooke, through her incredible collection of Sarawak Malay, Songkit, Karingkam, Kabarung, and other items from her personal collections. So those are two museums in Kuching. And through Brooke Museums, all of our community activities have taken place over there. Sarawak Young Explorers Day, Young Historians Race, all of Lisa's educational programs that she runs over there. And it's just been a wonderful opportunity because I'm stretched, I suppose, between my life over here in the UK and my life over there in Sarawak. So Lisa and the team and our amazing volunteers and supporters, sponsors over there, as well as our really good relationship with the Sarawak Museum Department and the Sarawak Government,
has enabled us to run this dual operation, both in Sarawak and the Brook Trust here in the UK. Hopefully that answers your question about the relationship between the two. Okey, thank you Jason. Selepas ini kita akan bersama dengan Jason sekali lagi yang jauhnya adalah 6,579 batu daripada kita di United Kingdom. Selepas ini kita akan tanya Jason lagi, dan kalau boleh kita singkap kembali sejarah negeri kita. 1841 James Brooke menduduki Sarawak, selepas itu 1868 Charles Brooke dan diikuti oleh Charles Vyner Brooke pada tahun 1917. Dan James Brooke tiba di tebingan Sungai Sarawak semasa berlakunya pemberontakan oleh masyarakat tempatan. Atas jasa beliau James dalam menghentikan pemberontakan tersebut, beliau telah dianugerahkan wilayah Sarawak, dan pada tahun 1841 beliau telah menjadi Raja pertama ataupun White Raja. Keluarga Brooke sebenarnya telah memerintah Sarawak selama 3 generasi dan menjadikan Kuching sebagai pusat pentadbirannya. Kembali dengan Cik Liza sekali lagi. Jika tadi Jason dan Cik Saliza telah menceritakan kepada kita bagaimana pengurusan muzium disebabkan oleh pandemik ini, tetapi kita nak tahu juga bagaimana komunikasi dan interaksi itu dilakukan dengan masyarakat luar yang susah untuk datang ke muzium. Right. Salah satu inisiatif yang telah kita sediakan ialah that we have also been very active on our social media platform. Jadi kita sentiasa aktif, kita kalau boleh kita dapat sentiasa update our Instagram, our Facebook dan sebagainya. And that is also like how we basically communicate latest information ataupun latest SOP juga untuk datang ke museum dan macam-macam lagi lah. Dan di antara posting-posting yang kita ada ialah for example throwback untuk what we have actually done for Brick Museums, and then also Did You Know series, kira macam interesting information. Contohnya did you know that for example James Brooke was born in India? So then did you know for example James Brooke dan Charles Brooke dan juga Rani Margaret for example pandai menulis Jawi. Wow. So these are the things that we have done dalam kita punya Did You Know series, dan also pasal kita punya collections dan sebagainya lah. So sentiasa kita update because we believe that in this very challenging time, it's also very important for us to also keep our branding dan pada masa yang sama maintain kita punya quality dan sebagainya. Itulah orang kata, saya juga selalu tengok Instagram museum di Sarawak ini yang mana reveal images of the Rani's Unseen Collections kan. Yes. Tapi sebelum itu kita nak tanyalah bagaimana interaksi yang diadakan. Ada tak melalui aplikasi seperti orang kata Google Meet, Zoom ataupun ada virtual exhibition? At the moment, memang kita belum ada lagi any virtual exhibition. Alright, so that would actually be one of things that we have been planning. So like for example, kalau boleh kita nak memang digitize our museum, for example. Jadi kita, like for example, kalau maybe like a few minutes run of like a Rani punya keringkam dan sebagainya. So macam object sharing, for example. Betul. So that would actually be one of the things that we would like to share with the public, for example. And then pada masa yang sama kita pun preparing towards, for example, penyediaan audio guides dalam pelbagai bahasa. So ini kira macam untuk memudahkan lagi lah. Betul. Baik, selepas ni guys kita akan rungkai lebih lanjut lagi ya. Apa antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak Brooke Museum untuk meningkatkan semangat ingin tahu dan sejarah mengenai negeri sendiri guys, especially anak-anak muda di luar sana. Jadi kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia, dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau. Anda boleh pergi sahaja di YouTube, cari sahaja Sejahtera Asia TVS. Kita masih lagi dengan Cik Saliza berbicara mengenai pengurusan muzium semasa tempoh pandemik ini, dan tadi Jess dah tanya apa orang kata image ataupun artifak terbaru yang ada di Gallery Brooke pada ketika ini. Jadi Gaz nak tanya pula, bagaimana dengan reveal images of the Rani's Unseen Collection? Ceritakan Puan.
Alright. So apabila kita reopen Rani, that would actually be a day before Christmas last year. Okay. Alright. So Rani dia dah lambat sikit lah pembukaan semula. Jadi one of the things that we have, sebagai salah satu value add lah, sebab kita tahu ramai dah lama tak mengunjungi museum and everything. So we thought that so let's have something like a value add to their visitations and everything, and then make them feel that so bila kita pergi dapatlah belajar ataupun learn. So what we have unveiled would actually be 13 collections ataupun 13 artifacts daripada koleksi daripada Rani Margaret dan Rani Sylvia lah kebanyakannya. So kita ada pelbagai jenis songket, for example songket Brunei, songket Belatak for example dan sebagainya. Dan also kita ada tudung keringkam, kita juga ada kimono robe for example, dan juga kita ada samfu. Jadi it's kind of like very like interesting. So kita ada koleksi-koleksi Rani-Rani Sarawak daripada pelbagai kaum, for example. Menarik, Yes, ada 13 tu. Banyak lagi lah sebenarnya. Itu yang kita dapat unveil for the dan moment. itu juga ada disiarkan di laman-laman sosial untuk pengetahuan ada. khalayak. Yes, ada. Baik, seterusnya kita masih lagi ingin berbicara mengenai museum, tapi kita berbalik kepada Jason. Jason masih lagi di talian ya, Jason? Jason, maybe you can share as well on the procedure to select the artifacts on the collaboration with the Earthling Coffee, Jason. Well, yes, this was a wonderful initiative, a project led by an amazing team at Earthlings and the Malaysian Coffee Collective, where they're trying to look at the history of coffee coming to Sarawak during Charles Brooks Day in 1868, so one of the first introduction of coffee to Malaysia. And looking at Liberica, which is traditionally not a very popular coffee bean, but which grew in Sarawak, on Matang and in other regions, and which was actually continued to be grown by in small local quantities by local communities. So this group are tracing the history, the roots of coffee here in Sarawak, and in 2019 organised the first Borneo Coffee Symposium, where they had this Liberica roasting competition, probably the world's first. And it's a wonderful example of taking something from history and making it relevant to today. I think we all love coffee. I'm a bit of a coffee fiend, keeps me going. I particularly enjoy coffee over in Sarawak, and Earthlings are such enthusiasts, fanatics even, that we share that love of coffee. And so they invited me to sample, I think, 14 different types or so of coffee. And I was completely wired, but to select a blend that I particularly liked. And they then produced this commercially as the Brook blend, with a proportion of the proceeds going to the charity to support Brook Museums in Kuching. So they're a wonderful group of enthusiasts. I'm sure everybody is familiar with Earthlings coffee anyway, but the Brook blend has been a collaboration between us, and the coffee symposium was a lot of fun, and we were able to contribute in a small way with some archival materials for that as well. Baik, itu cerita mengenai kolaborasi bersama dengan Earthling Coffee. Kalau ditanya dengan Cik Liza sendiri, favourite tak kopi Liberica ni? Kalau Arabica dengan Liberica, yang mana satu favourite Cik Liza? I would say, perhaps a combination of both, right? Sebab, dalam Brook blend, kita ada combination of, both Liberica dan Arabica. So that's why it's, flavour dia very distinct, right? And I think, bolehlah berkunjung ke Earthlings untuk dapatkan Brook blend. Sebab kopi tu memang kita, like a homegrown. Something yang kita memang boleh. Bayangkan kalau minum kopi Liberica ni, pergi baca-baca sejarah, it's so relatable kan? Boleh try kat rumah. Gas minum kopi? Tak. Sama lah gas. Just minum teh. Kopi lover lah. Tapi kan? bau dia Tapi suka. ada aroma dia. Bau Kalau dia gas minum, sedap. Sejahtera Asia pagi ni tak bangun je. Tapi itu macam-macam lah. Different sebenarnya. Kalau nak minum yang yang ringan saja pun boleh sebenarnya, kan, bagi yang non-coffee lover ni. Baik, kembali lagi mengenai topik museum ini. Kalau ditanya mengenai differentiators, kita tahu sejarah itu tetap sama, namun barangkali menjadi perbezaannya adalah just the way of the presentation. Kalau boleh Cik Saliza ceritakan,
apa keunikan ataupun differentiator yang ada di Brooke Museums yang mungkin tidak ada di tempat-tempat lain? One of the things that we're trying to, tell people is that sejarah tu memang memang it had happened dan sejarah itu adalah satu yang pasti. Betul. Alright, dan there's nothing that we can actually do about what had happened dan sebagainya. Jadi kita sentiasa mementingkan penceritaan ataupun storytelling within research scope lah. Jadi bukannya kita macam sesuka hati sajalah what we have, but it has actually very very thorough research. Dan salah satu cara yang kita buat ialah untuk memastikan particularly for the younger generations, untuk para pelajar terutama sekali, that history is actually a very interesting topic. Alright, it's not only about memorizing dates dan sebagainya lah. Sebab semua orang memang tak nak memorize dates dan sebagainya. Right, tetapi kita cuba approach sejarah so that it's going to be very very beyond beyond dates dan sebagainya. It's actually very interesting, something yang dekat dengan kita. Jadi di antara program-program yang kita adakan ialah, for example, kita memperkenalkan museum education program. Dan apabila kita start pilot museum education program di Brooke Gallery pada tahun 2017, we piloted tapi kita adjust content accordingly. We piloted to about 600 students. Dalam masa 2-3 bulan tu kita pilot, dan range kita ialah daripada primary sampailah form 6. Tapi kita adjust content. Dan we felt that so when we piloted the whole thing, it went very very successfully, and then it was good, and then we felt that students were actually able to understand and then comprehend dan better appreciate sejarah kita sendirilah, sejarah dan heritage kita sendiri. Cakap mengenai permainan ilmiah ini, kalau boleh diceritakan lebih lanjut mengenai Brooke Heritage Trail. Okay. So Brooke Heritage Trail would actually be salah satu offerings kita lah. Jadi untuk Brooke Heritage Trail is actually dia macam city tour. City tour yang melibatkan, for example, kita bermula daripada the Old Court House dan kita berjalan di sekitar-sekitar Bandaraya Kuching, particularly legasi-legasi bangunan peninggalan Brooke dan sebagainya. Dan lepas tu kita menyeberang Sungai Sarawak menggunakan perahu tambang, dan kita berjalan di area kampung, sebab the Brookes when they were administering the Sarawak during that time, they were very close dengan orang-orang kampung. Jadi kita nak bagi feel tu lah, bukan setakat kepada foreigners atau international visitors visiting, tetapi juga kepada locals. Jadi seberang and then naik tambang, berjalan sikit, and then sampai ke Fort Margherita dan sebagainya. Jadi kita dapat a very wholesome view. Betul, itu yang menyebabkan sejarah interesting, guys. Seronok. Siapa kata subjek sejarah membosankan kan? Kita nak kembali lagi kepada Jason. Nun jauh di UK sana. Baik Jason, how you and your team manage the museum during this pandemic, and maybe the last question, you can tease a bit on the planning for the year of 2021, Jason. Yeah, I mean, it's been 2020, I think, for everybody was just an incredibly challenging year. For Brooke Museums, of course, with the loss of international tourists, which helped to keep the show on the road. The team really had to all rally around just to keep the museums in good order, keep the artifacts safe, and make sure that we were ready for opening when that came. And obviously that's been on and off throughout the period. So looking at other ways of sharing our collection is really, really important. What TVS were doing with coming and recording some of the exhibitions and collections and sharing them through the channel is amazing, wonderful support. Ideas like virtual exhibitions have been on the cards actually for a couple of years now, and we're really going to be looking at trying to invest in that so that people in Sarawak or outside Sarawak or in other regions in Sarawak where it's maybe not so easy to get to Kuching can log on and enter and enjoy our exhibitions from the comfort of their armchairs. We of course encourage everybody to try and visit physically if and when they can, but this is another way of just opening up and allowing more people to engage with the museum collections. In terms of Zoom meetings and these sorts of seminars and things, we've been talking about this now for the past 6 months within the team. We've lots of amazing ideas for historical talks, and Sarawak has no lack of really engaging
informing speakers. So we have a list of possible events that we hope to be able to roll out over the latter part of 2021. And also looking at collaborating with other groups, the Sarawak Association, of which I'm the president now for the next couple of years at least, has a membership of almost 700 around the world, who are all, of course, Sarawak enthusiasts. And so there are lots of the Sarawak Heritage Society, the Friends of the Sarawak Museum, of course. So there are lots of groups out there who are looking at this sort of thing and with whom we could collaborate. So hopefully we will be able to get that sort of thing up and running in the not too distant future. Thank you. Well, it's been such a pleasure speaking with you today. I'm so glad Lisa was able to be there. As you know, she sort of looks after everything on the ground and really knows so much more about me, about everything on the ground. And just thank you again for your interest in what we're trying to do. And hopefully, when all of this passes, I'll be able to get over to Kuching as soon as possible and meet you all in person. So thank you very much. Thank you. Thank you so much Jason sebab sudi meluangkan masa ya guys, dan juga selamat malam Jason. Kalau dekat sana malam guys. Malam. Ni sleeping time dia ni sebenarnya. Sleeping time. Tapi jangan tidur dulu Jason. Terus setia bersama kami sekejap sampai 8.30. Sampai 8.30. Kita berbalik kepada Puan Liza. Bagaimanakah penonton kita di luar sana dapat menghubungi pihak Brooke Museum sekiranya mereka mempunyai sebarang pertanyaan ataupun apa-apa question yang mengenai artifak dekat sana lah. Alright. So untuk visitors ataupun mana-mana pihak di luar sana, so we are also available on Facebook. Kita ada The Brooke Gallery dan The Rani Museum, ataupun www.brookegallery.org, dan kita juga ada laman Instagram, handle kita Brooke Museums. Jadi feel free to actually contact us, and then insyaAllah we'll be able to answer. Dan pada masa yang sama, sekiranya sebab sekarang visitation is already allowed, so jadi datanglah ke Brooke Museum, the Brooke Gallery at Fort Margherita, dan The Rani Museum at the Old Court House. Datang sendiri, insyaAllah kita memang mengikut SOP, that is very, very strict, temperature check, scan My Sejahtera dengan My Community dan sebagainya. So insyaAllah selamatlah. InsyaAllah selamat. Nak pergi minum kopi tak guys? Boleh? Liverika. Ni lepas kita minum kopi, kita pergi Fort Margherita. Boleh. Penjarakan fizikal di Fort Margherita memang dipraktikkan. Gas dah pergi ke sana, memang ada tanda lagi, dan saya rasa lebih daripada 1 meter. Memang orang kata another level selamat dia. Jadi jangan risau, boleh bawa anak-anak, rakan-rakan pergi ke Gallery Brooke ini. Baik, ini adalah perkongsian kami mengenai sejarah dan bagaimana pengurusan muzium semasa tempoh pandemik ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Cik Saliza dan juga Jason Brooke jauh daripada UK bersama dengan kami di Sejahtera Asia pada pagi ini. Selepas ini kita bersama dengan seorang penyanyi Iban. Pasti anda kenal dengan lagu Nadai Kebuah beliau. Jadi selepas ini jangan ke mana-mana, terus setia dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada makcik-makcik, ibu-ibu yang menyediakan sarapan, breakfast apa, kita pagi tag-tag aja kami orang di Sejahtera Asia, di Facebook dan Instagram kami orang. Okey. Baik, untuk topik yang kedua, kita bersama dengan seorang tetamu dengan buah tangan terbaru beliau, lagu Nadai Kebuah. Kalau dalam bahasa Melayu maksudnya tak ada sebab. Yang telah mendapat sambutan yang luar biasa daripada peminatnya, dan rasa-rasanya lagu ini pun boleh hits macam lagu-lagu beliau sebelum ini, seperti contoh Udah Terlebak. Yang telah meraih lebih kurang 1.5 juta tontonan di YouTube. Kita bersama dengan penyanyi, pencipta dan penulis lirik lagu Nadai Kebuah ni sendiri, Hairi Francis. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Mak, selamat pagi Abah. Selamat pagi TV Sarawak, and selamat pagi Gus and Jess. Senang bangun pagi ni? Senang, sangat senang. Tipu, tadi baru dia mengadu gas. Lama tak bangun pagi dia cakap gas. Off camera. Baik, Harry, apakah perkembangan terkini Harry Francis? Boleh ceritakan? So,
perkembangan terbaru Hairi sekarang ni, Hairi baru sahaja rilis lagu baru iaitu Nadai Kebuah ataupun dalam bahasa Melayunya Tanpa Sebab. Dan sekarang ni Hairi juga tengah merakamkan lagu baru Melissa Francis dan juga lagu-lagu artis di bawah naungan Francis 5 Production. Wow, dan kurang daripada 10 hari 10 hari. dimuat naik di YouTube. Terus, Muzik wow. video Nadai Kebuah nyanyian Harry Francis telah mendapat lebih daripada 1,000 jap. Nak check to be exact berapa. 119,000 di YouTube. Thank you. Memang luar biasa Sekejap lah sekali. guys, hari tu saya baru cek 100,000. Sekarang ya 119,000. Wow. Macam goreng pisang, guys. Memang cepat sekali. Terima kasih sebenarnya diucapkan kepada mereka di luar sana. Inilah orang kata supporter khususnya daripada orang Iban. Orang kata agi hidup agi ngelaban. hidup, agi Mereka akan menyokong artis dan penyanyi tempatan ini. Dan bagi Harry sendiri, adakah Harry sudah menjangkakan sambutan ini? Dan apa perasaan Harry? Sebelum ni Hairi ada lagu-lagu yang Hairi jangkakan akan hit. Tapi untuk lagu Nadai Kebuah ni saya rasa saya tak ada menyimpan apa-apa harapan untuk lagu ni sebenarnya. Sebab saya target lebih kepada lagu ballad, lagu slow rock. Tapi tiba-tiba lagu dangdut yang hit kan. Yang ni gabungan Kalau nak tahu kena dengar. okey. Dia ada elemen dangdut sedikit Betul, memang ada elemen dangdut. Dan Saya pasang je, penampilan wow. istimewa siapa, Jess? Siapa? Dia punya seorang yang kini berambut hitam, Ya, cantik. membaca berita di TVS. Dia jadi host. Semualah dia. Sekarang dia berlakon lagi dalam muzik video, guys. Wow, berbakat semua. Siapa guys? Sebut sikit. Sama kita dengar daripada Harry Francis sendiri lepas ni lah. boleh. Sebab ada satu lirik dalam lagu tu, umpah seranah nuan suah ku dengar. Saya tahu maksudnya. Kata-kata cacanmu memang selalu ku dengar. Yeah. Adakah ini kata-kata cacan daripada Mazela? Dah tersebut pula kan? Depan kamera kena cakap bukan lah kan. Nanti belakang Kalau kamera. belakang kamera kena kan? Tak adalah. Sebenarnya lagu ni inspirasi dia daripada mak dengan ayah. So apabila kita tengok pasangan yang dah kahwin ni, diorang gaduh. Dalam perkahwinan tu memang ada pergaduhan. Tapi apa-apa pergaduhan pun kita tak boleh jadikan kelemahan seseorang itu sebagai alasan kita untuk meninggalkan dia. Betul tak? Betul. So, Betul, Mazela. Betul. so sumpah seranah maksud dia apa-apa kata cacian pun kita akan terima dan kita akan buat yang terbaik lagi untuk pasangan kita. Adakah konflik yang berlaku tu menyebabkan Mazela dan Harry terbalik pakai baju? Seorang pakai Harry pakai baju Dia perempuan, letakkan sikit komedi. Mazela pakai baju lelaki. Nasib baik muat dia baju Mazela. Hai, nasib baik muat. Okey, tadi Harry tak nak ceritakan kepada kita mengenai muzik dan rentak lagu ini, tapi kita nak tanya jugalah mengenai melodi tu. Kenapa memilih melodi yang unik? Sebab dengar-dengar ada macam gabungan pop rock sedikit dicampur dengan dangdut. It's very catchy. Macam mana dapat idea ni dan mengapa mengambil pendekatan sedemikian? Sebelum ni Hairi ada banyak lagu jiwang, lagu Dah Terlebak, Ketika Jaga Orang, Nadai Banding. Most of the song is ballad song. So pada lagu yang kali ini, Hairi rasa macam kenapa banyak sangat lagu slow buat je lah lagu dangdut, lagu satu untuk perbagaikan kita punya muzik tu. So first saya buat lagu slow, dan part masuk chorus saya terus tak apalah bagi orang menari part ni. Saya pun termenari juga. Menari kalau pasang buka. Thank you guys. Sebab kita tahu Harry dah hasilkan lagu sedih, lagu jiwang, lagu macam rock, lagu dangdut pun dah. Jadi apakah antara genre yang menjadi pilihan Harry dan mengapa Harry memilih genre tersebut? Sebenarnya Hairi ni dia lebih saya lebih universal music. Kalau macam season ni, musim ni lagu slow yang banyak orang dengar. So Hairi akan buat lagu slow. Kalau macam musim ni ada banyak lagu dangdut, lagu joget, Hairi akan buat lagu dangdut dengan joget. Ya, sebab muzik ni dia universal. Universal. So Kalau hip hop? Hip hop boleh juga. Boleh juga. Hairi ada buat lagu untuk Melissa dengan anak dia Rodriguez, cerita drama. Lagu rap, lagu hip hop, yes. Boleh Harry, check lepas dekat ni YouTube. Kita boleh duet ya. Sikit di hop Harry boleh test lepas tu kita boleh duet. Mazela Boleh. jangan marah ya, Mazela. Mazela. Okay. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Selepas ini kita masih lagi bersama dengan Harry Francis. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia dalam Sejahtera Asia.
Nadai Kebuah. Itulah lagu yang tengah trending Betul. sekarang ni, guys. Jadi sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Harry Francis, Harry Francis. iaitu penyanyi terkenal di Betul. Sarawak sendiri, di kalangan orang Iban terutamanya. Baik, Harry, boleh ceritakan apakah antara cabaran yang Harry hadapi semasa musim pandemik ini sebagai seorang seniman, Harry? Pada musim pandemik ni paling ketara adalah kita orang tak boleh buat show. Tapi when we look positive side of it, kita orang ada lebih banyak masa untuk berkarya. Kita ada lebih banyak masa untuk cari idea. Cuma in terms of show, kita orang slow sikit lah. Physical show kurang sedikit. Physical show, yes. Tetapi menghasilkan karya tu lebih mudah. Yes. Itu penghasilan karya. Sambutan daripada peminat masa PKP ni adakah lebih luar biasa daripada musim-musim lain ataupun sedikit kurang macam mana? Ada peningkatan, which is better sebab semua orang duduk rumah. Betul. Semua orang duduk rumah, tak ada masa nak keluar kan. So, okeylah. Time ni lah kita nak release apa yang kita dah simpan lama-lama kan. Release lagu. Nadai Kebuah tak ada sebab untuk anda tak tonton Sejahtera Asia pagi ni. So, kita bersama dengan Harry Francis, dan untuk makluman semua, saya kira ramai dah tahu Harry Francis adalah adik kepada Melissa Francis yang telah kami temu bual dalam Gaspirasi sebelum ini, dan Melissa Francis ada bercerita kepada kita mengenai satu lagu beliau yang dihasilkan oleh Harry, belum diberikan tajuk lagi tetapi beliau dah nyanyi sedikit dalam Gaspirasi. Bagi komposernya sendiri di Sejahtera Asia pada hari ini, lagu itu berkisarkan mengenai apa sebenarnya? Okey, jadi sekarang ni lagu tu dah ada tajuk. Tajuk dia Lebu. 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 So dalam bahasa Melayu dia Sunyi. lebu. Kati. Sunyi. Macam ni, guys. putus asa. Hampir. Sorry. Sia-sia. Sia-sia. Yeah. Hampir maksud dia. Hampir sikit lagi. So lagu Lebu ni adalah mengisahkan tentang perkahwinan juga. Okey. Perkahwinan yang lama. Saya dapat jalan cerita ni daripada sebuah drama. Saya tak akan bagi tahu drama apa. Okey. Surprise. Anyway, saya tengok drama ni dan saya rasa macam semua pasangan dalam dunia ni akan melalui benda yang sama. So jalan cerita dia, pasangan yang kahwin dah lama tapi tak ada spark dah. Cinta dah tak ada, tapi tak boleh nak tinggalkan masing-masing sebab dah ada ikatan kan. So kena hormat benda tu lah. So nak tahu macam mana Melissa bawa lagu ni, go through semua ni, kena dengar. Harry cakap dengan kita dah dapat rasa Kan, kita dah dapat pengalaman perkahwinan tak ada spark tu. Belum kahwin pun dah dapat rasa ni, guys. Jadi nak hayati lebih lanjut, kena dengar lagu ni. Hashtag tiba. Harry boleh nyanyikan sikit tak lagu Nadai Kebuah ni? Chorus ke? Okey. Bisi maya nuan ilah. Hujayau seribu guna ngambil nuan nadai daya ngelengkak aku pia aja. Wow. Thank you so much. Terbaik. Sambung ya Allah. Off camera. Saya tahu part Sumpah Seranah Mazela tu tadi. Yang tu saya tahu. Okey, Harry mungkin pesanan kepada peminat-peminat di luar sana yang mungkin rindu kepada Harry Francis, mungkin pesanan rindu balas balik kepada mereka, Harry. Okay, thank you so much for all of your support. Thank you so much sudah share, dah tengok video lagu apa tadi? Nadai Kebuah. Sorry. Nadai Kebuah. Don't forget to check out others. My other song, Nadai Banding, Udah Terlebat. Thank you so much for all of your support. Thank you. Thank you Gaspirasi. Gaspirasi. Thank you guys. Isnin Sejahtera Asia. Terima kasih Harry Francis kerana terus orang kata memberikan inspirasi kepada orang kata ahli-ahli pemuzik tempatan ini untuk terus menghasilkan karya biarpun dalam keadaan yang mencabar ini. Juga terima kasih kepada anda kerana sentiasa menyokong Sejahtera Asia, dan juga Harry Francis, teruskan sokongan kepada beliau. Mana tahu minggu depan dah 1 juta view. Jadi supportlah local Nadai music. Kebuah. Nadai Kebuah. Terus dengarkan di Sejahtera Asia pun kita ada mainkan VT ni juga. Kita akan mainkan lepas ni. Jadi sebelum itu kita saksikan VT ini dahulu, dan sekembalinya nanti kita akan berada bersama dengan saya dan Jess untuk blog yang terakhir. Jangan ke mana-mana.
Bakapi tak kedibuai mata Mayan wan sulung ringat ke aku Kelalu sayau kenuan Sumpah serana nuan suah kudinya Tangan maja bakatu ambai Hati aku pandemu belita Bisi maya nuan ilang Pujayau seribu guna Ngambil nuan nadai daya Ngelengka aku pihak anja Seagi hati aku ulinnya berdirimu Sanggup aku mati bajari nuan sulung Nuan ibar kerjala hendak bertati Semampainya nu nadai berunding dulu Yang mabisi salah ku minta ampun Tak jalan sulu Semampainya pun dulu Tang enti maja bakatu ambai Hati aku panemu Baik, kembali lagi untuk blok yang terakhir Sejahtera Asia 8 Disember 2021. Meriah set Sejahtera Asia pada hari ini. 8 Disember. 8 Januari 2021. Februari lah, Gas. 8 Februari. Gas ni. Nadai Kebuah. Nadai Kebuah. Sumpah Serana. Okey, hari ini 8 Februari, Apalah, Gas. meriah sekali di set Sejahtera Asia. Pastinya kami menampilkan kepada anda pengurus Brook Museum Kuching, Cik Saliza Sadini, juga langsung dari United Kingdom bersama dengan pengarah Brook Museum, Jason Brook. Untuk topik yang pertama tadi, apa yang kita boleh ambil adalah kita kena sentiasa usaha untuk ketahui mengenai sejarah dan asal-usul negeri dan negara kita. Biarpun dalam tempoh yang mencabar, jangan dijadikan ianya sebagai alasan. Dan untuk pergi ke museum sebenarnya ada banyak aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan, permainan ilmiah seperti Brook Heritage Trail, dan ini semata-mata untuk menarik minat lagi, menjadikan sejarah itu sebagai satu subjek yang menarik dan boleh orang kata diikuti dengan penuh entertaining lah, edutainment. Baik, itu adalah topik yang pertama mengenai pengurusan museum semasa tempoh pandemik. Topik yang kedua, kita bersama dengan penyanyi Iban lagu Nadai Kebuah. Harry Francis, iaitu merupakan adik kepada Melissa Francis. Francis. Bak kata orang, Gas, kemana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Dan juga kita nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga satu penghargaan maksudnya sebab lagu lokal kita sendiri dah menjadi trend sekarang ini. Dan sempat menemu bual dan bertanya kepada Harry selepas commercial break tadi, kata beliau lagu Nadai Kebuah ini adalah lagu yang terpantas, naik bilangan tontonannya di YouTube. Jadi ini merupakan satu signal yang menarik yang orang kata perlu untuk anda terus ikuti lagu ini di YouTube, Nadai Kebuah, dan kita harapkan agar minggu depan lah macam kita katakan tadi, mana tahu 1 juta tontonan, orang kita pun, orang Sarawak pun, agi hidup, agi laban. Baik, itu sahaja untuk topik pada hari ini dan mungkin
mungkin kepada anda yang hendak menyertai satu TV program Star. reality di saluran 122 TVS Astro dan My Freeview. Anda yang berbakat di luar sana, tak kiralah dalam bidang nyanyian, pengacaraan atau lakonan. Ini pandai berlakon ni. Jom sertai TV Stars, sebuah program reality yang bakal menemui anda di kaca TV, pastinya di TVS. Jadi jika anda warga negara Malaysia berumur 18 hingga 35 tahun, apa tunggu lagi? Hantarkan video penyertaan anda ke www.tvstv.my/tvstars sebelum 15 Februari 2021. Jangan lepaskan peluang, mungkin ini rezeki anda. Ya, siapa tahu jadi macam kami berdua. InsyaAllah. Penuh set kita sekarang ni nanti ya. Meriah Gas, lagi kan? Gas, mungkin boleh ceritakan Gas mengenai Gaspirasi. Siapa antara tetamu je Gas? Untuk Gaspirasi minggu ini, hari Rabu jam 9 malam secara langsung kita akan bersama dengan seorang personaliti radio yang mana sebelum ini pernah gagal dalam pelajaran beliau, iaitu dalam business study course pada masa itu, tetapi tidak berputus asa, tak patah semangat, orang kata sanggup berupahkan RM25 sebulan di warung makan dan melanjutkan pengajian ke Semenanjung Malaysia. Semangat itu yang kita mahu dan Nak tunggu semangat lebih itu lanjut? juga yang kita nakkan daripada anda lebih lanjut dalam Gaspirasi. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk tonton lagi Sejahtera Asia pada esok hari 9 Februari bersama dengan saya dan Jonathan Ding. Jadi dalam Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Assalamualaikum.